Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua datang kelas hari ni? Ke ada tak datang? Okey, semua datang Baik, kita mulakan kelas ini dengan umur kita Al-Fatihah. Baik, sebelum cikgu memulakan sesi kelas pagi ini ataupun hari ini, cikgu nak pastikan awak duduk dalam keadaan bersedia, dalam keadaan selesa. Tengok bawah tu, kalau ada sampah ke apa buang. Jadi, biar awak selesa dan bersedia untuk belajar. Dan juga keluarkanlah buku nota dan juga buku sejarah untuk kita belajar hari ini. Baik. Okey, cikgu nak tanya. Apa cikgu ajar dan juga awak belajar minggu lepas? Prasejarah. Okey, betul. Maksudnya berkenaan dengan kesan, makna prasejarah, ciri-ciri prasejarah berkaitan dengan manusia yang tidak mengetahui pengetahuan dan juga penulisan. Betul. Jadinya, hari ini, awak rasa apa yang cikgu nak ajar dalam kelas? Tak tahu? Okey. Baik. Cikgu nak teruskan untuk topik yang cikgu nak ajar ni. Jadinya cikgu nak tanya secara rawak. Okey, Pak Jonesh. Awak asal dari mana? Kampung Sahur. Okey. Jauh juga saya kenal lalu tu. Priya. Awak asal dari mana? Bambadi Awan? Oh, estate dekat kelapa sawit tu Okey. Irwan. Awak asal dari mana? Kuala Dipang. Dekat dengan sungai? Okey. Chong? Kampung Wahlong. Oh, tepi dekat Gang Gampar. Okey, baik. Jadinya, kenapa cikgu tanya awak asal usul dari mana? Dan juga awak terfikir tak? Pernah tak awak terfikir nenek moyang awak asal usul dia dari mana? Ada awak tanya mak ayah awak ataupun awak terfikir? Jadinya, apa yang cikgu nak sampai dan beritahu hari ini ialah berkaitan dengan penempatan dan lokasi seperti mana yang cikgu tanya awak semua dan juga yang lain. Okey. Jadi, kalau kita tengok nenek moyang kita ataupun asal-usul kebanyakan dari kita ni bukan dari sini. Dan juga yang jelas awak semua ni, nenek moyang awak semua ni bukan asal-usul dari sini. Ada mungkin dari Eropah, ada dari Afrika, ada dari rantau Asia lain, luar Asia dan juga mana-mana. Disebabkan migrasi ataupun penghijrahan besar-besaran berkaitan dengan peperangan ekonomi, campur tangan, penjajahan, perang dunia, macam-macam lagi lah. Jadi, topik yang cikgu nak ajar hari ini berkaitan dengan apa yang cikgu tanya awak hari ini ialah lokasi prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Jadi, kalau awak balik nanti janganlah beritahu mak ayah awak. Okey. Kita bukan asal dari sini. Jangan. Jadi, apa yang cikgu nak sampaikan ialah topik yang kita nak belajar tentang asal-usul dan juga mengenal pasti lokasi dan juga tahu prasejarah di dunia dan di Asia Tenggara. Okey, baik. Cikgu nak teruskan dengan topik yang kita nak ajar, kita belajar dan juga cikgu nak mengajar awak semua. Okey, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta awak senaraikan negara-negara di dunia. Okey, Colombia. Oh, tu Amerika Selatan. China. Okey. Bahrain. Oh, Teluk Arab. Turki. Okey. Australia. Vietnam. Indonesia. Baik. Jadinya, apa yang awak sebut semua tu betul. Tak ada salah. Tetapi, sebahagian apa yang ada dalam topik tu ialah tidak semualah. Kiranya tidak semua tempat ataupun negara wujud
penempatan prasejarah manusia itulah. Jadinya cikgu nak minta awak buka buku surat 48 untuk topik yang pertama. Baik, topik yang pertama ialah lokasi prasejarah di dunia. Jadi terdapat 8 lokasi di dunia ni. Yang pertama, Gua Chauvet di Perancis, sekitar 30,000 hingga 27,000 sebelum Masihi. Apa yang dijumpai ialah lukisan di gua, iaitu simbolik haiwan lah, ataupun pada pemburuan binatang. Yang kedua, Altamira, Spanyol, sekitar 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi, iaitu lukisan gua sama seperti di Gua Chauvet. Yang ketiga, Katal Huyut di Turki, sekitar 7,100 hingga 600 sebelum Masihi. Aktivitinya ialah pertanian, iaitu penanaman barley dan juga gandum. Yang keempat, Göbekli Tepe di Turki juga, sekitar 12,000 sebelum Masihi, iaitu aktiviti upacara ritual. Yang kelima, Shah Aisopta di Iran, sekitar 3,200 hingga 1,800 sebelum Masihi, iaitu menjumpai bentuk ataupun kawasan perkuburan, kawasan pembuatan barangan dan juga perumahan. Yang keenam, Bitbeka di India, sekitar 30,000 sebelum Masihi, iaitu menjumpai kehidupan manusia prasejarah, kesan-kesan di situlah. Yang ketujuh, Zhoukoudian, China, sekitar 18,000 hingga 11,000 sebelum Masihi, iaitu menjumpai Peking Man. Dan yang terakhir ialah Stonehenge di Britain ataupun England kan. Britain tu kayaknya nama tanah Inggeris, tanah ni lah, The Great Britain. Stonehenge ni aktiviti dia adalah mengkaji bintang dan juga adanya upacara ritual. Jadi, cikgu dah jelaskan lokasi dan maklumat tentang prasejarah di dunia. Jadi, apa-apa soalan ataupun kurang jelas? Tak ada? Okey, baik. Cikgu akan teruskan topik seterusnya, iaitu lokasi prasejarah di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terdapat ada 6 lokasi. Yang pertama, Ban Chiang di Thailand, iaitu sekitar 3,600 hingga 500 sebelum Masihi, dengan adanya aktiviti pertanian, pembuatan logam dan juga ada menternak binatang. Yang kedua ialah Lenggong di Malaysia, semua orang tahu kan, ataupun dia Lenggong tu dekat dengan antara Gerik dengan Kuala Kangsar. Pada zaman tu ialah zaman Paleolitik, Neolitik dan Homogean, dan menjumpai rangka manusia Perak Man, sekitar 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi. Yang ketiga, Gua Liambua, Pulau Flores di Indonesia, sekitar 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi, yang menjumpai wujudnya zaman manusia prasejarah lah. Yang keempat, Gua Tabung di Filipina, sekitar 47,000 sebelum Masihi, menjumpai tinggalan rangka manusia. Yang kelima, San Yun di Vietnam, sekitar 1,000 hingga 200 sebelum Masihi. Pada zaman itu ialah zaman logam, zaman besi lah, yang paling menonjol di Asia Tenggara. Antaranya seperti pembuatan tembikar. Dan yang terakhir ialah Gua Padah Lin di Myanmar, sekitar 13,000 sebelum Masihi hingga 11,000 sebelum Masihi, iaitu menjumpai tempat tinggal manusia prasejarah. Jadinya, cikgu dah jelaskan kedua-dua lokasi di dunia dan juga di Asia Tenggara. Jadi sebelum tu ada apa-apa soalan tak berkenaan kurang jelas dari segi fakta ataupun pendapatan, ada tak? Ada, okey. Baik. Jadinya, untuk teruskan topik pembelajaran kita hari ini, cikgu sediakan 2 peta. Yang pertama, peta di dunia, dan yang kedua, peta di Asia Tenggara. Jadinya, cikgu nak jelaskan awak untuk memberi kefahaman tentang di mana lokasi. Okey, untuk lokasi pertama ni, cikgu akan gunakan kad Manila untuk tanda di mana lokasi prasejarah di dunia dulu. Okey, yang pertama apa? Yang pertama ialah Gua Chauvet
di Perancis. Dia dekat dengan benua Eropah. Lokasinya di sini. Yang kedua, Altamira, Spanyol. Sebelahan dengan Perancis. Bawah ni. Yang ketiga ialah Katalhuyuk di Turki. Yang keempat, Göbekli Tepe di Turki juga. Jadinya Turki ni dia ada dua kalau prasejarah di dunia ni lah. Yang kelima ialah Shah al-Saqqa di Iran. Iran dekat bawah ni. Dan yang keenam, Bhimbetka di India. Yang ketujuh ialah Zhougedian di China. Dia berada di bersebelahan dengan Korea Utara lah. Dia atas utara China. Sekarang ada 7. Yang terakhir ialah Stonehenge di Britain di atas dekat benua Eropah. Jadi inilah lokasi-lokasi prasejarah di dunia. Seperti mana yang cikgu jelaskan pada awak semua. Okey, seterusnya ialah lokasi prasejarah di Asia Tenggara pula. Okey, yang pertama apa? Yang pertama ialah Banchiang di Thailand. Okey. Yang kedua ialah Lenggung. Bawah ni. Malaysia lah. Dan yang ketiga iaitu Gua Liambua di Indonesia. Ini yang cikgu jelaskan. Dia berada di antara Pulau Jawa dan juga Timor Leste. Dan yang keempat ialah Gua Tabun di Filipina. Dia bukan dekat Manila, dia dekat dengan Pulau Zamboanga, sepadan dengan Malaysia, dekat dengan Sabah lah. Dia utara pada Sabah. Kayaknya area ni adalah kawasan Laut Sulu lah. Dan yang kelima ialah San Hyun di Vietnam, bersebelahan dengan Kemboja, Thailand dan juga Laos. Dia berada di sini. Dan yang terakhir ialah Gua Padah Li, terletak di Myanmar, bersebelahan di Thailand. Okey. Jadi itulah lokasi prasejarah peta di Asia Tenggara. Jadi inilah kawasan Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan juga di Indonesia. Okey. Bagi menambahkan pengetahuan awak semua, cikgu nak minta awak semua tutup buku nota, tutup buku sejarah. Apa ada barang di atas meja dah? Okey, baik Irfan. Yang ni apa? Gua Liambua, salah, bukan. Zhougedian, betul. Di China. Okey Nadia. Yang ni apa? Stonehenge, Britain, betul. Baik. Hilmi. Yang ni apa? Bhimbetka di India, betul. Baik. Okey, seterusnya di Asia Tenggara pula. Okey Laila. Yang ni apa? Banchiang, Thailand, betul. Yang ni? Huruf D? Ni, Azwan. Gua Tabun, betul. Di Filipina. Dan yang ni? Ni, siapa? Amri. Okey, Amri. Yang ni apa? Lenggung,
Malaysia, bagus, betul. Jadinya sekarang awak dah faham dan jelas apa yang cikgu sampaikan dan juga terangkan maklumat dan juga kenal pasti lokasi prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu dan juga cikgu nak simpulkan benda ni sebagai untuk penambahbaikan dan juga pengetahuan awak untuk mengetahui lebih mendalam tentang prasejarah di dunia dan di Asia Tenggara. Jadi, benda ni adalah sesuatu yang baru untuk awak lah, untuk teroka ataupun mendalami minat. Kalau ada penambahan, awak try Google dan juga cari apa nama-nama ni kan. Sebab benda ni biasanya ialah benda jarang didengar ataupun atas kita diri sendirilah. Dan juga sebagai kita ketahui, okey, tempat ni berbagai tamadun, berbagai ini, kan. Sama juga di Asia Tenggara pun sama. Awak boleh teroka kalau awak besar nanti dah ada kerja apa kan. Awak bolehlah pergi travel, boleh pergi tempat-tempat sejarah yang apa yang cikgu jelaskan ni lah. Jadi, untuk pengetahuan awak, apa yang saya boleh simpulkan, apa yang cikgu boleh simpulkan adalah supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan awak untuk berkaitan dengan sejarah, prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Okey, sebelum cikgu tutupkan sesi pembelajaran hari ini, cikgu nak edarkan nota, iaitu nota edaran. Okey, cikgu nak edarkan nota edaran. Cikgu ringkaskan tentang lokasi zaman prasejarah di dunia dan juga lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Jadinya, cikgu masukkan setiap tempat, tahun dan juga maklumat. Apa yang cikgu nak ialah balik awak jangan tampal maklumat ni dan juga salin dalam buku nota latihan. Dan pastikan minggu depan awak pastikan, maksudnya pulangkan balik 30 orang tu, pulangkan balik, jangan ada kurang seorang untuk pulangkan nota edaran ni. Dan juga awak boleh selitkan dan juga masukkan dalam buku nota latihan, salin balik apa yang cikgu bagi untuk nota edaran. Okey, jadi itu sajalah untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.